Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Muhammad, ajaklah manusia kepada agama Allah, pada jalan Allah dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik lah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ini yang saya hargai kehadirannya dalam majlis pada malam ini, Cik Nasrul ataupun Tuan Nasrul kita. Lama dah orang start Maulud Nabi, tapi kita masih lagi buat jelajah, ajak seluruh orang Islam ingat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan komuniti untuk mengajak menghayati kerja-kerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Nabi kita memulakan kerja Islam, kerja dakwah begitu susah, begitu sulit. Walaupun Islam itu adalah agama yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kehebatan, yang dicipta oleh Allah. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Walaupun Islam ni agama yang dicipta oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, bahkan Allah Ta'ala boleh nak menentukan suatu perkara dengan kun fayakun. Islam laka, boleh. Sebagaimana ayat yang terakhir yang kita baca dalam surah Yasin. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala boleh berkata kun fayakun. Tapi Allah Ta'ala tidak jadikan penerimaan Islam ini dengan suatu pengarahan daripada Allah kun fayakun. Allah Ta'ala utus kepada kita semua, kepada manusia, Nabi, yang Allah Ta'ala letak salah satu nama Nabi kita Muhammad ini dalam surah Yasin juga. Setiap malam Jumaat kita akan baca surah Yasin, jadi amalan kita. Allah Ta'ala sebut Yasin. Salah satu tafsir di kalangan para ulama, Yasin itu ialah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tafsir banyak, ada di kalangan ulama menyatakan Yasin ialah dua huruf, Yasin. Ada ulama yang mentafsirkan Yasin dengan makna ya insan, rekah. daripada ya insan Yasin.
wahai manusia. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang maha bijaksana. Quran kalam Allah yang diturunkan oleh Allah yang penuh kebijaksanaannya. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau khitab, maknanya percakapan dengan orang yang duduk depan kita, awak. Sesungguhnya engkau benar-benar, Allah Ta'ala menggunakan taukid 2 kali. Inna, sesungguhnya. La, lamul taukid kau. Innaka la minal mursalin, di kalangan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Kenapa Allah Ta'ala mengutuskan kepada manusia ini seorang Nabi? Dalam keadaan Allah Ta'ala boleh campakkan langsung iman dalam hati manusia ni. Kamu beriman? Beriman. Boleh. Tapi Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita, man sya'a minkum falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang di kalangan kamu dia nak beriman, dia beriman. Tuhan beri pilihan pada manusia ni, kerana Allah Ta'ala bagi dah pada manusia ni akal untuk berfikir, untuk menilai. Maka sesiapa yang nak beriman, dia boleh beriman. Siapa yang nak kufur, dia boleh kufur. Tapi ingat, azab Allah pedih, azab Allah dahsyat. Kenapa? Kerana yang kedua juga Allah Ta'ala nak bagi kelebihan kepada orang yang melaksanakan kerja dakwah ini. Macam orang miskin kau. Kenapa Allah Ta'ala jadi atas dunia ni ada orang miskin, ada orang kaya? Sedangkan Allah Ta'ala boleh kun fayakun, kaya belaka tak? Balik rumah tengok pitih ada belaka. Salah satunya Allah Ta'ala nak bagi pahala pada orang kaya, dan juga Allah Ta'ala nak bagi pahala pada orang miskin. Pahala pada orang kaya boleh sedekah, boleh bayar zakat, boleh bagi derma, boleh bantu, boleh beri bantuan makanan, boleh pahala. Miskin Allah Ta'ala bagi pahala kerana dia sabar dengan kemiskinannya, dia rasa bercukup dengan kurniaan Allah, kemudian dia terus berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi, dia dapat pahala. Allah Ta'ala boleh menjadikan manusia ni sihat, hidup daripada awal sehingga kiamat. Boleh. Kita ni dia tak mati-mati. Umur berapa lah? 400 tahun. Umur berapa lah? 1400 tahun. Umur berapa lah? 2000 tahun. Umur lah? 10,000 tahun. Boleh? Tak mati belaka. Mati bila? Mari hari kiamat kayak gini, Tuhan suruh berlakunya teriakan sakakala yang pertama, mati belaka. Boleh? Tapi apa Allah Ta'ala buat? Ada orang mati awal, ada orang mati lewat. Ada orang sihat, ada orang sakit. Sebab Tuhan nak bagi pahala. Pahala pada orang yang sihat, dia boleh terus beribadat pada Allah. Dia gagah, dia boleh pahala dengan sebab dia boleh buat ibadat. Dia gagah, dia boleh tolong orang. Dia sihat, dia boleh buat kerja. Orang sakit, Tuhan nak beri pahala kau. Bila dia sakit, dia berikhtiar untuk mencari rawatan, ubatan. Dia sakit, dia sabar dengan kesakitannya, dia dapat pahala. Allah Ta'ala hapus dosa dia. Demikian juga Allah Ta'ala boleh menjadikan manusia ni Islam sekaligus. Boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak buat macam tu? Kerana Allah Ta'ala nak bagi pahala. Pahala kepada orang Islam mengikuti Nabi, bekerja, berjuang menyampaikan agama. Allah Ta'ala tak jadi manusia ni alim belaka. Kalau alim belaka, tak payah mengajar dah surah. Apa nak mengajar surah? Ada pandai belaka. Maka Allah Ta'ala jadi ada orang alim, ada orang kurang alim. Bahkan ada orang jahil.
supaya orang alim boleh menyampaikan agama, orang jahil dia boleh belajar agama. Orang alim boleh pahala, orang jahil pun boleh pahala kerana dia belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, kata Allah. Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang mempelajari Quran dan orang yang mengajar Quran. Tengok. Bukan orang hebat ni orang belajar Quran, orang mengajar Quran je. Tok guru Quran hebat. Bukan dia je hebat. Orang yang belajar Quran pun hebat. Tak? Belajar Quran. Siapa tua belajar lagi. Orang kata dema ni. Stok daripada kecil dulu ngaji Quran belajar. Mau siapa tua belajar lagi. Tak habis-habis belajar. Tak pandai-pandai ke? Jenis payah. Tak? Jadi payah nak terima. Payah mengenal orang panggil tak? Ada budak-budak tu payah mengenal. Payah nak balik tak? Orang lain juzuk kenang dah. Orang lain setiap hari balik. Setiap hari balik selah. Dia 2 ayat ada ingat. Suruh ngulang mula. Ustaz dia suruh ngulang. Ulang. Pak ada ingat pula dah. Tak kenal. Pengebeb balik. Do ngezot toko. Sing toko. Sa ngebat toko. Toko hak mo. Nak selah tu seminggu balik. Apa Tuhan buat gitu? Tuhan nak bagi pahala. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang mempelajari Quran, dia baca Quran kakak tu makna baca ragak, tak boleh nak betul. Orang kata pa, tak boleh nak sebut pa. Orang kata sa, tak boleh nak kata sa. Orang kata a, tak boleh kata a. Hak lain bagi payah. Dia boleh pahala 2 kali. Pahala dia 2 lipat. Yang pertama dia belajar, yang kedua dia sungguh belajar lagi. Dia belajar dia sungguh lagi belajar lagi. Sungguh lagi, betul lagi. Tengok. Kerana itulah Allah Ta'ala nak angkat darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja kerana dia beramal dengan Islam dengan alam diri dia, tetapi dia menyampaikan Islam. Dan Nabi menjadi orang yang paling mulia kerana dia menyampaikan Islam. Dia diuji dengan ujian yang besar. Daripada mula dia ajak manusia la ilaha illallah di Mekah, sehinggalah Rasulullah mati. Di penghujung usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji pula golongan yang mengaku jadi nabi. Ni di penghujung usia Nabi. Ada orang mengaku jadi Nabi pula. Dia tengok Nabi dah urut, dah sihat dah. Mula. Ada pula dia mula tengok Nabi ni dah sihat dah, tua dah, enggan bayar zakat dah. Golongan yang murtad mula wujud di akhir usia Nabi. Di awal usia Nabi berhadapan dengan kejahatan pemimpin-pemimpin Quraisy, kedegilan penduduk-penduduk Mekah, kejahatan mereka sehingga mendera, menzalimi pengikut-pengikut Nabi, buat tamahan, tuduhan, fitnah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sehingga Nabi diancam untuk dibunuh. Bahkan pemimpin-pemimpin Quraisy telah berjaya dalam mesyuarat dia buat keputusan bunuh Muhammad. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir buat perancangan jahat untuk menangkap Nabi, memenjarakan Nabi, membunuh Nabi, ataupun menghalau Nabi keluar. Mereka merancang, Allah Ta'ala atur perancangan yang baik untuk menyelamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Mekah menuju ke Madinah, berhijrah di Madinah. Boleh tanah air pengikut-pengikut yang digelar Ansar tolong Nabi. Kita berasa sedap dah ni. Dah duduk Madinah, tanah subur,
golongan muhajirin yang tolong Nabi, golongan ansar yang dokong Nabi, bantu Nabi. Tapi tak, tahun pertama perang, tahun kedua perang, tahun ketiga perang, tahun keempat perang, tahun kelima perang, sehinggalah perang yang hebat, perang semua Nabi. Dahlah perang, orang Yahudi khianat pula. Dahlah orang Yahudi khianat orang yang duduk sama dengan Nabi. Mereka yang hati berpenyakit. Kan zaman kita je, zaman Nabi ada dah orang hati penyakit. Sama ada penyakit munafik, luar tunjuk Islam, dalam hati tak Islam. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah Ta'ala tambah lagi penyakit. Manusia hati penyakit. Tak? Tengok orang cemburu sokmo, tengok orang deki sokmo, tengok orang buruk sangka sokmo. Ada satu cerita yang ditulis dalam kitab orang-orang Arab ditulis. Ada seorang lelaki, dia memiliki satu kapok. Dia ada satu kapok. Dia ada satu kapok, comel kapok dia. Ulu comel. Dan mata kapok dia pun tajam daripada besi yang memang comel. Dia sayang tu. Tiba-tiba satu hari kapok dia hilang. Kapok dia hilang. Bila kapok dia hilang, dia tengok ada seorang jirang dia. Jirang dia ni bawa kapok serupa lek-lek. Kalau cakap kita kau, serupa sungguh macam kapok dia. Ulu macam ulu kapok dia, mata macam mata kapok dia. Pas dia tengok pula hak tuang, hak jirang pegang kapok ni, sayang nak ke kapok dia, buat susu omong. Kapok comel, jadi sayang pergi mana-mana buat susu, nak tunjuk kau orang sayang. Kapok comel. Dia mula rasa curiga, ni orang ni curi kapok aku ni. Curi kapok aku dah. Aku tengok ulu serupa, mata pun serupa, besar serupa, serupa lek-lek, serupa. Ya dah ni, ya curi ni. Memang orang ni dah ni. Aku pun dah percaya kat dia, dia jirang aku ni. Dah, ada orang lain dah. Tak jeng kita tengok orang dekat biasa curi dekat mudah. Dia kata semalaman saya tak tidur, mikir macam mana nak khabar ke pihak berkuasa, jirang aku ni curi kapok aku. Dalam kepala aku semalaman aku tak boleh tidur. Aku mikir jahatnya jirang aku ni. Kalau nak pinjam tak apa, aku beri pinjam, tapi mai curi. Jahat natang ni. Gitulah kalau kita cakap, jahat natang ni. Depan kita manis ngak, cakap comel sangat, tapi perangai udoh. Sehingga pagi besok aku tak boleh tidur semalaman, kerana mikir dalam fikiran aku ni benda buruk je terhadap jirang aku tadi. Tiba-tiba bila pagi besok, aku duduk sama dengan isteriku dan anak beberapa orang anak aku. Tiba-tiba anak aku khabar, bah, kapok abah kita buat susuk bawah katil. Takut orang curi. Kita pun pergi tengok. Ya sungguh ada. Dia kata, aku ni sehari semalam melakukan kerosakan dan keburukan kepada jirang aku.
dengan sebab buruk sangka yang ada dalam hati perut aku. Pengarang ni dia cerita ni, dia kata ar-rajulul mulawwas, bahasa dia, seorang lelaki yang dicemari dengan buruk sangka kamu tidak akan nampak benda baik pada dia. Betul tak? Sebab kita buruk sangka dia ni, curi datang ni, curi ni, cakap ni, memang kapok serupa. Sebab kita dalam kepala otak kita mata kita ni tengok barang kotor je. Betul tak? Mata kita ni tengok barang kotor je. Akhirnya aku tak boleh nak tidur semalam pun, bukan aku mikir dia je. Tak pernah dalam kepala aku mikir ke kapok dia serupa dengan kapok aku, ke kapok aku ni aku tak lain, ke kapok aku ni hilang. Sebab mata kita melihat orang dengan keburukan. Betul tak? Nabi SAW kata juga, Nabi ni walaupun dia seorang yang digelar benar, amanah, jujur, hebat, cerdik, tapi tiba-tiba orang Quraisy lawan Nabi. Orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul benci pada Nabi, khianat pada Nabi, menuduh berbagai-bagai fitnah pada Nabi. Orang Yahudi, mereka kenal Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, Kristian kenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Allah, kenal. Mereka tengok Nabi tu, mereka tahu dah ni Nabi. Tapi orang Yahudi dia ikut Nabi. Sebab apa? Sebab dalam hati mereka rasa dengki, rasa benci, rasa nak marah, rasa buruk sangka dan berbagai-bagai. Akhirnya mereka khianat Nabi. Bukan setakat nak khianat Nabi, mereka nak bunuh Nabi SAW. Tapi Nabi buat kerja dakwah, berterusan kerja dakwah. Bagaimana kita nak ambil kerja dakwah Nabi ni, nak ajak masyarakat? Saya kata kerja dakwah yang paling mudah sekali ialah kita tengok anak isteri kita dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri ingatan kepada kaum kerabat kamu yang dekat-dekat. Minta maaf lah, saya bukan kata keluarga saya baik, tapi saya nak ajak keluarga saya dan tuan-tuan, cuba kita tengok masjid-masjid. Cik Zaidi dia pengurusi masjid, dia tahulah masjid ni setiap malam. Ada tak di masjid kita ni ahli jemaah bawah daripada umur 30 ataupun 25 sehingga 9 tahun? Berapa orang? Berapa orang? Ke orang kapal ni tak ada umur 9 tahun? Ke orang kapal ni tak ada umur 12 tahun? Ke orang kapal ni tua-tua belaka? Maknanya kan mak-mak kok payet belaka lah, tak beranak belaka lah. Ada dah muda, ada dah muda. Ustaz Haji Ma'azin ni tua-tua belaka dah. Ustaz payet belaka. Gitu ke? Rang nampak orang muda lagi. Tahu? Tapi anak kecil lagi. Kita agak mikir, berapa umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun hak sekolah menengah payah nak pergi masjid. Kita agak mikir. Ada orang memang dia kabarkan anak-anak dia, memang kita terima bagus, memang kabar. Wah, pergi sejik mak ya, adik pergi sejik, balong pergi sejik. Ada. Tapi sebab apa payah nak pergi masjid? Ini di antara usaha yang dibuat oleh Yadim dan siapa sahaja. Sebab tu kadang-kadang saya pergi mana saya puji juga tabligh. Bukan saya ikut tabligh. Saya dah ikut tabligh. Tapi saya puji usaha dia bagus. Tahu? Kita pun kadang-kadang tabligh nak pergi rumah kita pun, mari rumah kita pula ajak membayang.
Ya, ada berasa oh, mau kita mari ajak kita gidam bayang ajak. Tapi bagus kok dia mari pun boleh tak? Sekuat-kuatnya menggagahkan dan mengingatkan kita. Tapi bagus, bagi saya satu usaha yang bagus. Ajak orang. Kan senang nak ajak orang semayang, nak ajak orang pergi masjid, nak ajak orang buat ibadat, nak ajak anak-anak muda kita, ya Allah akbar. Tak? Cuba kita tanya anak-anak muda kita. Nak masjid ke nak pada rola? Tak ha. Tak. Cik jadi, tak. Mesti masjid tak cara dia kata masjid ada dah beres ha. So comel loteng dah. Dah bola lok kita nak main bola. Bukan salah main bola bukan. Tapi saya nak ajak mikir bimbangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bina anak muda di zamannya sehingga anak muda seperti Saidina Umar, seperti Saidina Abu Bakar, seperti Saidina Uthman, seperti Saidina Ali, seperti Abdul Rahman bin Auf, seperti Hasan, Husain dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi. Mereka ini muda masa Nabi didik. Akhirnya mereka dapat membina satu empayar Islam yang begitu hebat. Mereka dapat membina kegemilangan Islam yang begitu cemerlang. Mereka dapat membina kehebatan Islam yang begitu hebat kerana kehidupan mereka dengan Islam, dengan Quran. Saya bercakap begini kerana saya nak ajak kita pakat mikir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan menggalang ganti selepas manusia ini, selepas kita semua ini, khalfun, satu generasi yang buruk, yang jahat, adha'us salah, mensia-siakan sembahyang. Betapa banyak kajian yang dibuat ada di sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah di bandar. 80%, 70%, 60% tak sembahyang. Adalah kajian yang dibuat tak pandai baca Fatihah. Ada dah buat kajian tentang ramainya pelajar-pelajar sekolah menengah tak tahu mandi wajib. Ni mendasar tu. Tak, mandi wajib ni asas. Fatihah asas. Bukan suruh baca surah Yasin. Kalau suruh baca Yasin kita pun rebah. Ya, baca Yasin kali, Yasin. Sambung, Yasin. Yasin wal Quran lah habis itu lah. Ya, kalau orang ingat alhamdulillah, tapi baru Allah adha'us salah, mensia-siakan sembahyang, wattaba'us syahwat, kemudian ikut nafsu syahwat. Kalaulah negara Arab Saudi, negara Arab Saudi yang sebelum ni mereka tak kenal pun kelab, tak kenal pun clubbing ni, tak kenal pun hiburan-hiburan yang hebat ni, 750,000 hadir dalam majlis perasmian musim ataupun karnival ataupun program konsert besar di Riyadh. Tu Arab Saudi. Kenapa musuh Islam dia boleh buat? Dia bukan saja nak tengok sentimen orang Islam, dia buat Arab Timur nama. Dulu nama pelik-pelik, nama Mak Saleh kalau sebut, ada tak? Dia buh nama Melayu kan. Yang pertama dia nak teh orang Islam ni berasa tak nak marah. Dia nak teh dulu. Kalau orang Islam ni berasa, cara mendapa ke dia nak bahar nak barang Arab minum terbenuh lah, nak buh nama mendapa kau anda ya lah. Dia nak teh. Orang Islam marah tak? Yang kedua dia buat gitu supaya akhirnya orang Islam mula tak berasa lah. Tu bukan Arab tu, Timur nama dia. Dia nak teh. Sebab banyak dah dia teh tentang LGBT, dia teh dah tengok. Tengok, ada sendiri orang Islam balas orang Islam. Ada orang Islam tak setuju, ada orang Islam pertahan. Sehingga sistem Islam balas orang jabat agama.
berbicara dalam jabat agama Selangor dengan sistem Islam, bicara di mahkamah. Dia tengok orang Islam macam mana sentimen orang Islam. Kau lama kau sayang ke Islam ke? Kau lama mari orang Islam kau lama tak sayang dah, kau lama dah ni dah, kau lama. Lepas tu kita dengar ada dah orang Islam sendiri azan kuat-kuat, azan kuat-kuat pekan seluruh kan, tahu dah bayang. Tengok orang Islam sendiri ngajar pula mula orang khabar, ngajar pakai pekan luar kuat tu, pakai pekan dalam sejik je. Orang Islam sendiri marah. Kalau ada orang Islam dah sendiri marah, tak pelik kita kalau orang kafir marah pun. Dia tengok sentimen, maka akhirnya manusia mula ikut nafsu syahwat, fasawfa yalqawna ghayya. Akhirnya manusia ini mencampakkan diri mereka berada dalam kebinasaan, kecelakaan dan kehancuran. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, mari kita pakat tolong usaha-usaha dakwah yang dibuat oleh mana-mana pihak, Yadim ke, Tabligh ke, siapa sahaja. Yang penting usaha dakwah yang betul lah, jangan usaha dakwah yang salah. Usaha dakwah yang betul, yang baik, yang bagus. Dan umat Islam kena bersatu dengan usaha yang seumpama ini. Umat Islam kena bersatu dengan usaha-usaha dakwah yang seumpama ini. Kalau kita tak boleh nak buat macam mereka, kita tolong dia, bantu dia. Ni saya ucap terima kasih pada Yadim yang berusaha nak buat program dekat Dewan Seni Rendang untuk anak-anak kita. Saya tengok juga dia ada modul nak ambil wuduk, cara sembahyang, cara wuduk, sambil-sambil main. Nak tarik budak-budak ni nak buat kelas di masjid, payah nak hari dah. Allah. Main game pula. Ni game pula bukan setakat game biasa dah. Dulu orang nampak beli toto beratur depan kedai toto, beli nombor ekor. Ni orang boleh judi dalam ni lah. Pakai telefon orang boleh judi. Orang boleh judi dalam ni lah. Orang nak tengok benda-benda yang buruk zaman dulu kena ngitar. Orang tua-tua dulu tahu lah. Nak tengok orang telanjang, orang malam-malam kena gendak ngetah. Apa tak dia dulu, kapal saya lah, bukan saya nak malu, tapi saya nak cerita dulu-dulu lah, masa saya kecil dulu. So ada orang tu seorang, kalau dia nak ngetah orang telanjang wogel, dah awal kok ia beramal dengan apa cerita Acap Romli tu. Tak, orang minyak dah tahu lah. Tapi soho orang takak seminggu senyap betul. Lepas tu bunyi pula ngedak mah orang, nganja bonge. Tu zaman dulu nak tengok barang maksiat ni, walaupun mudah juga sebab tandah kadang-kadang bawah rumah luar. Tak, anak dara pun mandi bagata je pakai telaga. Lah ni dalam rumah tandah. Zaman learning dak ayah lah. Ni ya. Live boleh. Waktu jabat agama cerita saya, malu kau nak cerita ni. Pejabat agama cerita baru ni musim PKP. Ada hak takak belaga pedang. Dia belaga pedang. Tak. Dia belaga pedang dah kata. Ya Allah. Tak tahu lagi cakap hak takak basah tak tahu lagi. Cakap khalwat berbagai-bagai maksiat. Tinggal sembahyang Jumaat ni kita bimbang ni. Saya pakat dah menjabat agama, kata 11-12 ni kita tengok sikit. Sebab lama doa musim PKP ni jadi galik ya. Orang mula galik, pergi main Jumaat Shopee dak wak dah, dak wak.
masjid kosong noh lagi tapi mai dak ada apa dah beri kau orang lain lu ada apa dah kita nak masuk buk ni jangan kuasa masjid Allah jangan takut hak ni kita nak ni tengok takut ada orang buat alasan dah khususnya duk patah-patah tu macam mana kita nak mengembalikan supaya manusia ni sedar dengan Islam sedar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, saya harap insya-Allah hak depan-depan saya ni tolong panjang ke kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, orang kampung kita. Tolong pegang tangan anak-anak kita, bawa mari masjid. Bawa mari masjid. Kabur ke orang puang kita, kalau anak kita hak lelaki umur 12, kita pergi masjid awal, kabur dia, pergi masjid tu. Dok dang pergi maghrib, sekurang-kurangnya mari isa. Dok dang 5 waktu, sekurang-kurangnya sewaktu. Mari juga masa. Kena didik anak kita. Kena didik generasi muda yang ada kampung kita ni supaya dekat dengan rumah Allah, dekat dengan masjid, dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berkati seluruh jawatankuasa masjid, yadim, jabat agama dan semua pihak yang berperanan untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah. Mudah-mudahan kita terus meneruskan kerja-kerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Saya cukuplah sekadar tu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.